Kembali bersama cerita saya Luqman Haris. Baik, teka-teki berkenaan dengan PRN Sarawak ini sudah pun berlegar begitu lama. Malah ada yang kata lebih lama daripada PRN Melaka. Dan sebelum kemelut politik Melaka bermula pun. Dan hari ini akhirnya terjawab apabila SPR mengesahkan PRN sememangnya akan diadakan di Sarawak susulan pembatalan proklamasi darurat di negeri itu. Menjadikan PRN Sarawak bakal menjadi pilihan raya negeri yang ketiga yang kita akan lalui dalam era pandemik. Selepas Sabah dan juga Melaka yang akan berlangsung pada 20 November ini. Ini adalah cerita dan berita. Ini adalah berita sebenarnya yang sudah mendominasi headlines di serata negara bermula semalam. Tetapi apa reaksi dan perasaan rakyat Sarawak? Mereka akan mengadakan PRN yang ketiga dalam era pandemik selepas jiran, negeri jiran mereka mengadakan PRN tahun lepas. Dan kita tahu bagaimana ia apa yang jadi selepas PRN Sabah pada tahun lepas. Itu adalah cerita di sebalik beritanya. Saya mahu bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak, iaitu Wakil Astro Awani di Sarawak, untuk kita sedikit sebanyak menyelami perasaan warga Sarawak susulan pengumuman ini. Nuzuluddin, pertama sekali kita sudah tahu PRN akan diadakan di Sarawak susulan pembatalan proklamasi darurat, tapi masih lagi tidak ketahui tarikh-tarikh kerana SPR masih lagi belum mengumumkannya. Berdasarkan telahan Nuzuluddin di sekitar Sarawak, apa perasaan dan reaksi rakyat kepada pengumuman ini? Baik, Luqman, sekarang ini tidak ada lagi teka-teki penamatan atau penamatan proklamasi darurat di Sarawak kerana sudah jelas malam 3 November 2021 proklamasi darurat di Sarawak ditamatkan, maka akan berlangsungnya pilihan raya negeri yang ke-12 setelah saya takhir. Penduduk di negeri ini melaksanakan mengundi pada tahun 2016 untuk PRN ke-11. Namun kali ini rakyat di sini sudah jelas akan adanya pilihan raya negeri, maka mereka akan turun mengundi. Namun masih ada keraguan ataupun kerisauan daripada penduduk di negeri ini sendiri bagaimana pilihan raya negeri ini akan diadakan kelak, kerana sekarang ini pilihan raya negeri Melaka akan mendahului Sarawak dan sebelum itu pilihan raya negeri di Sabah juga telah dilaksanakan. Atas faktor ini, beberapa pandangan saya telah dapatkan daripada masyarakat di kawasan bandar dan juga di luar bandar di negeri Sarawak, kerana kita faham struktur geografi di negeri ini sangat luas dengan kepadatan penduduk 2.8 juta orang pelbagai etnik, budaya dan agama. Pastinya akan menjadi salah satu faktor yang akan ditentukan ataupun menjadi panduan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Sarawak, Suruhanjaya Pilihan Raya kelak, untuk menetapkan apa bentuk dan juga SOP pilihan raya ke-12 yang bersesuaian mengikut dengan keadaan pandemik COVID-19 yang telah dan sedang dilalui oleh rakyat ketika ini. Dan Luqman, apa yang pasti pelbagai reaksi, ada yang setuju dan ada juga yang memberikan pandangan mereka masing-masing bagaimana bentuk SOP pilihan raya yang perlu diadakan di negeri Sarawak sendiri. Dan apa yang dapat dipastikan untuk tahun 2020 ini, kita ada, kalau diikutkan di Sarawak, berdasarkan kenyataan daripada Timbalan Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Azmi Sharom, jumlah pengundi berdaftar di Sarawak sehingga kini 31 Mac 2020 ialah seramai 1.2 juta pengundi dengan 7,310 merupakan pendaftaran baharu. Dan tadi saya sempat menemukan beberapa orang penduduk di negeri Sarawak termasuk di kawasan Kapit melibatkan tuai rumah di sana bagaimana SOP yang perlu dilaksanakan, kerana sebelum ini tanpa adanya pandemik COVID-19 tidak ada masalah dengan perjalanan fizikal, tidak ada masalah dengan undi kos dan sebagainya. Namun kalau kita lihat daripada SOP ataupun perkongsian yang kita akan mainkan sebenarnya tadi, ada beberapa isu ataupun pandangan yang dikeluarkan oleh masyarakat, terutama dari segi SOP yang lebih ketat daripada PRN Sabah sebelum ini, termasuk telekomunikasi di kawasan pedalaman, kerjasama daripada pemimpin asal undi, jadual waktu yang relevan dan juga SPR perlu mengambil kira logistik dan kebajikan pengundi di kawasan pedalaman. Dan kalau kita boleh kongsikan sekarang ini antara reaksi masyarakat di Sarawak. Jika dalam keadaan ini, kita perlu jaga SOP. Jaga SOP, khasnya mereka yang di pedalaman. Transport datang jauh, kemudian sistem komunikasi agak susah. Minta tolonglah kerajaan sediakan kemudahan internet untuk mereka dapat tahu info-info tentang pilihan raya ini, apa perlu mereka buat,
macam mana kaedah mengundi dalam keadaan ini, mereka tak tahu. Jadi info ini perlu penting kita sebarkan dulu. Dan harapan saya sebagai rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Sarawak, mengharapkan kepada pemimpin-pemimpin, ketua kampung, tuai rumah, menekankan SOP supaya pilihan raya ini tidak memberi kesan negatif kepada rakyat Sarawak. Pesanan saya sekali lagi ialah jaga SOP, jaga jarak dan amalkan amalan yang mendatangkan faedah. Dulu kita kalau semasa pergi mengundi, kita berbaris sekali panjang. Sekarang saya pikir dia pakai kira-kira jam lah, sejam berapa orang. Sejam 30 orang ke 20 orang kan. Sebab dia orang dari pagi, dari pukul 8 sampai pukul 5. Saya fikir masa cukup lah, mengizinkan lah. Perlu ada SOP lebih ketat lah. SOP perlu lebih ketat. Iaitu antara perkongsian yang saya dapatkan daripada penduduk di Sarawak sendiri, termasuk di pedalaman. Kalau kita dengar daripada perkongsian Timbalan Tuai Rumah Richard yang kira itu tadi berkenaan dengan jadual waktu ataupun masa yang relevan kepada penduduk di kawasan pedalaman. Kalau kita nampak, kalau kita lihat daripada struktur geografi dan penempatan penduduk di Sarawak sendiri, lebih daripada 50% penduduk berada di kawasan pedalaman, dan ini mengambil kira isu logistik dan situasi semasa untuk mereka turun mengundi dalam tempoh yang telah ditetapkan. Maka jadual waktu yang sesuai dan relevan kepada penduduk di kawasan pedalaman perlu diwujudkan untuk memberikan laluan kepada mereka mengundi dengan lebih mudah, supaya apa sahaja cabaran termasuk kos, logistik dan juga peruntukan masa yang ditetapkan untuk mereka dapat diaturkan oleh badan-badan yang telah ditugaskan. Dan ini juga mengambil kira isu pandemik COVID-19, kerana negeri Sarawak tetap dalam masa tempoh ini melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK untuk dos penggalak ataupun booster dose di kawasan-kawasan pedalaman. Dan kali ini kita akan tertumpu kepada frontliners dahulu untuk melaksanakan dos penggalak, kerana kebanyakan mereka ini akan bertugas pula untuk pilihan raya negeri. Dalam masa yang sama juga kita akan meneruskan PICK melibatkan dos penggalak ini untuk masyarakat awam. Kalau boleh lebih ramai masyarakat sebenarnya di Sarawak menerima dos penggalak ini, supaya tahap keselamatan dan keyakinan masyarakat bukan saja di kawasan bandar dan juga di luar bandar dapat diberikan perhatian sewajarnya. Kerana kalau mengulas kenyataan daripada Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebelum ini, sebarang aktiviti pimpinan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya, termasuk majlis pelancaran jentera pilihan raya, adalah dilarang ataupun dicegah bermula pada waktu-waktu tertentu. Dan ini juga akan diambil kira di Sarawak, kerana apa sahaja bentuk perjumpaan sosial di rumah panjang sebelum ini, di kampung dan kawasan bandar-bandar, di dewan masyarakat misalnya, tidak boleh diadakan mengambil faktor jangkitan COVID-19 masih lagi pada tahap yang tidak selamat atau membimbangkan di negeri ini. Nuzul, beberapa negeri seperti sebelum ini, Melaka maksud saya, menjangkakan mungkin peratusan yang turun mengundi adalah kurang kerana ramai yang masih lagi khawatir untuk mendedahkan diri mereka. Adakah kita menjangkakan juga peratusan turun mengundi di Sarawak juga akan lebih rendah daripada normal kerana kita berada dalam era pandemik ataupun endemik? Setakat ini berdasarkan apa yang kita lihat daripada penerimaan masyarakat berkenaan dengan PICK, Program Imunisasi COVID Kebangsaan yang telah dilaksanakan. Ini antara salah satu usaha kerajaan negeri untuk memastikan lebih ramai masyarakat ataupun penduduk di Sarawak untuk turun mengundi, walaupun dalam keadaan kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Pastinya ini antara indikator yang akan menjadi panduan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya pula untuk menetapkan bagaimana SOP pilihan raya yang sesuai untuk dilaksanakan di negeri ini. Dalam jumlah yang telah saya nyatakan sebentar tadi, kita mungkin akan menjangkakan penurunan, kerana seperti yang dimaklumi oleh semua masyarakat, keadaan pandemik COVID-19 sebelum ini juga menyebabkan ramai masyarakat tidak berani keluar, dan stigma itu masih lagi menerap dalam masyarakat kita, dan mereka lagi masih takut dalam keadaan yang tidak selamat ini. Mungkin akan berlaku pengurangan pada fahaman saya kalau melihat kepada situasi semasa, terutama mereka di kawasan pedalaman sebelum ini, untuk mencapai ke lokasi tersebut sangat sukar. Dan ini antara faktor-faktor yang perlu kita lihat untuk secara menyeluruh
sebelum kita mengagak berapa ramai pengundi akan turun untuk pilihan raya ke-12 pula di Sarawak. Ya, Nuzul, tempoh yang unik kadang-kadang memerlukan penyelesaian yang unik. Dan Nuzul juga sebut seperti tadi, SOP mungkin perlu disesuaikan kepada setiap negeri, khasnya Sarawak, kerana Sarawak adalah satu negeri yang begitu unik dengan keluasannya, keadaan geografinya, bilangan penduduknya dan sebagainya. Sebelum ini pernah juga diketengahkan idea sebagai contoh untuk kita mengekalkan peratusan mengundi yang tinggi sewaktu pandemik atau endemik, mungkin kita perlu menerokai option seperti mungkin undi pos. Adakah ini satu pilihan yang realistik untuk negeri seperti Sarawak untuk kita menggalakkan mungkin lebih ramai mengundi secara pos jika mereka takut untuk keluar, atau adakah muka bumi dan kecelikan setengah penduduk di setengah kawasan mungkin menjadi penghalang kepada untuk idea untuk kita menggunakan undi pos dalam PRN akan datang? Ya, betul. Sebelum ini kalau kita lihatkan dalam semasa pilihan raya negeri ke-11 2016 yang lalu, undi pos memang dilaksanakan untuk penduduk di negeri ini yang jauh ataupun tidak berada di negeri Sarawak pada ketika itu. Namun lihat pada keadaan pandemik ini, ramai masyarakat di Sarawak memikirkan ataupun beranggapan bahawa undi pos itu sangat relevan dengan keadaan semasa sekarang ini, masyarakat yang masih khawatir, dan juga dengan keadaan logistik dan juga structure geografi negeri Sarawak yang sangat luas juga memungkinkan untuk SPR memikirkan kaedah undi pos ini dilaksanakan mungkin dalam keadaan ataupun kaedah-kaedah yang tertentu yang sesuai dengan kawasan di pedalaman dengan penglibatan daripada jawatan kuasa yang telah ditetapkan khasnya SPR sendiri dan juga dipantau oleh pihak berkuasa. Mungkin kaedah ini boleh diutarakan dan boleh dilaksanakan di kawasan pedalaman, lihat kepada faktor logistik dan juga faktor jarak lokasi daripada pusat mengundi. Kerana dalam keadaan pandemik ini kita perlu faham COVID-19 itu perlu dipatuhi dan memastikan laluan untuk penduduk dan pergerakan komuniti itu tidak terlalu ramai ataupun tak masih lagi boleh dikawal dalam sektor COVID-19 dan COVID-19. Baik, terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak, wartawan Awani Borneo, dan kita harapkan apapun PRN Sarawak akan berjalan dengan lancar dan kita akan terus mengikutinya sepanjang beberapa bulan akan datang di Astro Awani. Terima kasih kerana menonton cerita. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi.